Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, hari Jumaat, penghulu kepada segala hari, hari yang memberikan keberkatan dan kerahmatan kepada kita, kita dapat bersama perempuan. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah, saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua. Apa khabar yang amat mulia Tengku, Puan Sri, Datin-datin, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita mendoakan, saya bagi diri saya dan juga mendoakan untuk semua agar kita senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perempuan, seperti sebelum ni saya selalu sebut, apalagi di saat hari ini dunia kita dilanda dengan ujian pandemik COVID-19, kita tak hanya mengharapkan kepada Allah. Allah lah segala-galanya. Kita mengharapkan agar Allah selamatkan kita daripada wabak ini, pelihara diri kita, pelihara keluarga kita, pelihara sahabat handai kita, kaum kerabat kita, muslimin dan muslimat di mana sahaja berada. Kita harapkan agar Allah selamatkanlah kita daripada wabak ini. Dan kalau ada di luar sana, ramai insan di luar sana yang diuji oleh Allah dengan kesakitan, dilanda dengan pandemik COVID-19, kita doakanlah semoga Allah angkat kesakitan tersebut. Semoga Allah kurangkan apa yang mereka alami. Semoga mereka kembali pulih seperti sedia kala. Sebagaimana kita hidup sebelum ni dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada rasa resah gelisah, tidak ada rasa keluh kesah. Dan itulah yang kita selalu harapkan, agar Allah memayungi kerahmatan sepanjang kehidupan kita. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak bersembang. Saya nak bersembang dengan semua yang dapat bersama dengan saya pada hari ini dengan satu perkataan, iaitu la tahzan. Apa tu? Puan-puan selalu dengar sebenarnya la tahzan ni, yang maksudnya jangan rasa sedih,
Jangan rasa berduka cita kerana kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Allah sediakan segala-galanya untuk kita. Segala-galanya dicaturkan oleh Allah. Saya akan selalu sebut setiap kali bersama dengan puan-puan bahawa Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya dan semuanya disusun oleh Allah. Allah tahu apa kemampuan kita. Itulah sebabnya dan disebut dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah akan memberatkan kepada kamu, memberi ujian kepada kamu, memberi musibah kepada kamu ataupun kita semua melihat kepada kadar mampu ataupun tidak untuk kita menghadapi ujian tersebut. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, la tahzan. Janganlah sedih-sedih. Perempuan di luar sana, jangan terlalu stres, jangan fikirkan yang bukan-bukan. Kita tak nak semua tu. Jangan rasa dalam diri kita ini ada rasa murung. Sebab bila kita murung, kita tak akan dapat melunaskan segala urusan kerja dengan baik. Bila kita berduka cita, bila kita sedih dalam keadaan murung, kemurungan, dan kita yakin hari ini ramai di kalangan kita yang menghadapi masalah kemurungan. Jadi, sama-samalah dengan saya. Kita sembang-sembang, kita berkongsi supaya dengan kemurungan ini jangan menyebabkan kita menjadi berduka cita dan bersedih. Kerana la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Puan-puan yang rahmati Allah, ayat Al-Quran ini kita selalu baca dalam surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah sebut apa? Apabila diriku kita sakit, maka huwa, dialah yang akan menyembuhkannya. Saya akan ulang lagi ayat ini di hujung nanti. Jadi, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra. Puan-puan selalu baca ayat ni kan? Inna ma'al, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu, al-usri yusra. Apa dia? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahannya. Allah cerita dah. Allah sebut dah kepada kita sebagai hamba-Nya dalam surah Al-Insyirah bahawa setiap apa yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kesukaran itu, setiap kesusahan itu akan ada jalan keluarnya, akan ada kemudahannya. Yang penting kita sebagai hamba-Nya kena berusaha bagaimana cara untuk merencanakan sebuah kehidupan, bagaimana cara untuk kita menyusun ada strategi agar kita terpandu arah dalam setiap gerak langkah yang kita buat. 2 minggu yang lepas, saya telah ceritakan tentang macam mana kita perlu ada menyusun masa untuk melahirkan masa yang berkualiti. Kemudian, saya bawa lagi kepada puan-puan semua, macam mana kita nak meyakinkan bahawa diri kita ini akan sempat untuk menyediakan hidangan terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai-pelbagai amalan yang kita perlu struggle, yang kita perlu laksanakan agar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang penuh persediaan. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ingat ayat tadi? Apa dia ayat tadi? Inna ma'al usri yusra. Jadi, kenapa kita nak sedih-sedih? Tak boleh bersedih ke? Boleh. Bersedihlah. Wanita apa lagi? Kalau dia bersedih, apa yang akan menjadi teman dia? Ni, akan keluarlah titisan-titisan mutiara daripada 2 biji mata dia ni yang bercahaya. Keluar titisan air mata ini melambangkan rasa kesedihan yang teramat sangat. Ada ketikanya kita mengeluarkan air mata pada di saat kita gelak-gelak ketawa yang besar-besar. Tetapi jarang-jarang. Selalunya, peneman wanita ini air mata di mana, di kala mana, ketika mana? Ketika wanita ini dalam keadaan kesedihan, kemurungan. Murung ni apa punca dia? Kita nak kata kita murung, tentulah ada masalah. Jadi perempuan yang dirahmati Allah sekalian, tak perlu fikirkan sangat masalah-masalah. Apa yang penting, kita ingat bahawa semua ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedihan kita, kegembiraan kita, keceriaan kita, semuanya telah
disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Dia tahu mampu atau tidak mampu, tetapi ingat bahawa Allah sebut juga dalam surah Al-Mulk. Puan-puan selalu baca, saya yakin puan-puan di luar sana selalu baca surah Al-Mulk. Iaitu surah apa? Kadang kita bila sebut Al-Mulk, confuse sekejap surah gapo Al-Mulk ni? Iaitu ayat Tabarakalladzi. Kalau sebut Tabarakalladzi, mesti puan-puan tahu. Apa dia? Allah kata apa puan-puan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah kata apa puan-puan? Dialah alladzi khalaqal maut. Allah yang menjadikan maut, mati, wal hayah, dan kehidupan. Kematian dan kehidupan untuk manusia ini Allah jadikan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di kalangan kamu, di kalangan kita semua ini, hamba-hamba Allah ini, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang akan berikan amalan yang terbaik kepada Allah. Dan wahwal azizul ghafur, dialah maha berkuasa, Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha al-ghafur, maha pengampun kepada hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada dia. Tengok, itu Allah sebut dalam Al-Quran. Banyak lagi puan-puan. Hari ini saya bawa 2 je ayat kepada puan-puan supaya nak menggambarkan kepada kita bahawa memang kita ini dilahirkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang akan diuji. Puan-puan, oleh itu yakinlah bahawa apa yang uji ataupun ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak sama. Barangkali kita diuji dengan masalah suami. Ada juga di luar sana, wanita-wanita diuji dengan masalah anak-anak. Ada juga diuji dengan masalah ipar duai. Ada juga diuji dengan masalah ibu mertuaku. Ada juga diuji dengan masalah sahabat handai. Maknanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak sama. Jangan kita ingat, bila kita ini rasa sedih, bila kita ini rasa resah, orang lain di luar sana tidak ada masalah. Tidak. Semua ada masalah. Cuma kitalah yang perlu mencari jalan keluar bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita back kepada apa yang saya sebutkan tadi tentang kemurungan. Dunia hari ini, bila ujian melanda kita dengan masalah pandemik COVID-19, ramai sebenarnya yang tidak ada pekerjaan, yang terganggu masalah rumah tangga, terganggu masalah keuangan, mengalami masalah keuangan yang teramat sangat. Jadi kita tidak dapat nafikan bahawa ada di luar sana mereka yang akan menghadapi masalah kemurungan. Kemurungan ini datang, dia puncanya apabila kita rasa bersedih. Kita sedih sangat. Kita stres. Bila kita stres, kita akan jadi sedih. Kita akan jadi berserabut. Kita akan jadi, perkataan yang lain, orang kampung saya kata apa? Tension. Tension. Kita akan rasa tension bila kita akan ada masalah, bila kita bersedih, dan inilah yang akan melalut-lalut menyebabkan jiwa kita ini menjadi murung. Kemurungan ini boleh menyebabkan kita macam tidak bermaya. Kita jadi letih. Kita tak berselera makan. Puan-puan kena ingat, puan-puan sebagai isteri, sebagai ibu, ada lagi tanggungjawab yang bersama dengan puan-puan. Kalau isteri, tanggungjawab dia adalah perlu menguruskan sebuah rumah tangga. Melayan suami, melayan anak-anak dan menguruskan diri sendiri. Itu tanggungjawab sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu kalau di dalam rumah tangga. Jadi bila wanita dalam keadaan murung, isteri murung, macam mana puan-puan nak menguruskan suami? Macam mana puan-puan nak memberikan layanan yang terbaik kepada suami? Layanan 150%. Malam tadi, malam Jumaat. Special tak memberi layanan kepada suami-suami? Puan-puan di luar sana, kena selalu yang terbaik sampai 200%. Kalau kita mampu beri layanan yang terbaik, bukan sekadar layanan di tempat tidur, tapi layanan segala-galanya. Menguruskan makan minum suami. Kalau saya pernah sebut sebelum ni, kalau suami balik kerja, apa yang puan-puan perlu buat? Berhias, bersolek-solek secantik mungkin di mata suami. Pakailah baju yang paling seksi di mata suami. Jangan pakai baju kelawar yang bertukar-tukar warna setiap hari. Tak perlu pakai yang paling seksi, paling cantik. Kalau perlu pakai skirt yang nampak
kita punya paha yang kulit yang putih mulus, tayangkanlah kepada suami perempuan. Dialah yang halal untuk kita. Berilah servis yang terbaik untuk suami-suami kita. Siapkan satu gelas cawan, siapkan rotan. Kalau ada kisah bagaimana di zaman Fatimah, bagaimana bila bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang terlebih dahulu masuk syurga? Rasulullah cerita, engkau pergilah ke rumah perempuan ini, bagaimana dia melayan seorang suami. Maka Fatimah pergi, maka dia akan tengok bagaimana layanan yang diberikan oleh wanita tersebut kepada suami beliau. Dan saya yakin kita buat. Perempuan dah buat pun, kita mampu. Cuma terkadang ada ketika-ketikanya kita terlepas pandang. Barangkali ada ketika-ketikanya kita terlupa melayani kehendak-kehendak suami. Sebabnya suami-suami ni senang aja. Macam saya sebut dulu, touch untuk sentuhan kepada suami, itulah yang paling terbaik. Layan suami, siapkan air minuman apa yang suami inginkan. Apabila suami balik kerja, duduk di atas kerusi, sambut suami dengan penuh gurau senda, dengan penuh ceria. Kalau boleh sambil-sambil bergurau senda, cuba tanya suami, abang, apa beza abang dengan cincin? Pernah tak bergurau senda macam tu? Pernah kan? Kita sharing-sharing sajalah. Suami mesti tanya, apa pula beza saya dengan cincin ni? Cincin saya letak di jari, tapi abang saya letak di hati. Acha. Kita bergurau senda dengan suami. Tambah lagi, kita buat tu teka-teki lagi dengan suami. Contoh, apa beza abang dengan lampu? Tunjuk kat abang, tengok lampu tu bang. Abang nampak tak lampu tu bulat rumah kita? Apa beza ya abang dengan lampu? Apa pula awak ni nak bezakan saya dengan lampu pula? Okey, lampu menerangi rumah kita. Lampu menerangi kegelapan. Tapi abang menerangi hati saya. Nampak? Gurau senda seperti begitu. Perlu kita selalu wujudkan perempuan. Supaya kita nak melahirkan, menghilangkan rasa resah gelisah, menghilangkan rasa kemurungan. Biar kita selalu ceria dalam rumah tangga. Hari ini kalau kami tentera, suami-suami tentera, mereka adalah merupakan barisan frontliner. Balik rumah tentu banyak perkara yang perlu difikirkan. Jadi isteri-isteri lah yang perlu berperanan. Macam mana merawat jiwa suami, bagaimana mengubat hati suami yang penat, yang stres. Dan kita tidak ingin kemurungan ini menjadi satu punca, satu sebab berlakunya keberantakan dalam sebuah rumah tangga. Puan-puan jangan murung. La tahzan. Puan-puan jangan sedih. Puan-puan jangan berduka cita. Jangan sedih-sedih. Sebab apa? Kerana kita ada tanggungjawab yang perlu kita lunaskan, yang perlu kita langsaikan, yang perlu kita tunaikan, laksanakan dalam sebuah rumah tangga. Puan-puan, kalau boleh saya kongsikan ya, gangguan kemurungan ini adalah disebabkan gangguan mental kita. Sebenarnya kalau kita sebut kita menghadapi satu masalah, dia boleh katakan menghadapi masalah mental. Tapi kita begitu sensitif. Kalau kita sebut masalah mental, mental itu adalah gila kita katakan. Tapi sebenarnya bila kita ada rasa kemurungan, rasa sedih, sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi akal kita dan mempengaruhi jiwa kita. Jadi kita tidak ingin menghadapi masalah kemurungan. Oleh itu, apa yang perlu kita atasi? Apakah cara yang paling baik perempuan untuk menghadapi masalah kemurungan? Kita tidak nafikan. Kita disediakan, kerajaan menyediakan hospital. Tak lain dan tak bukan adalah untuk merawat, membantu fizikal kita. Dan ada juga ketikanya boleh membantu mental kita. Sebab bila kita sakit, apa yang kita cari? Kita cari tempat perubatan. Dan hari ini, kesakitan yang kita alami bukan sekadar kesakitan dari segi fizikal, malah ada juga kesakitan dari segi mental. Kita perlu merawat dengan pelbagai cara sekalipun. Pelbagai cara apa sekalipun yang ada perlu kita cari. Usahakan supaya kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebab apabila badan sehat, akal sehat. Apabila akal sehat, badan sehat. Kedua-duanya ini penting. Fizikal, mental, emosi, rohani kita penting untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar dapat menikmati kehidupan yang terbaik mengikut kenikmatan, kemewahan yang disediakan oleh Allah kepada kita. Perempuan, bila kita dalam keadaan murung, pergilah mendapatkan rawatan daripada psikiatri ataupun dapatkan rawatan kaunseling. Dan supaya bila kita ada masalah, sebenarnya masalah ni bila kita kena cari orang yang boleh kita luahkan.
Kalau isteri, orang yang paling rapat dengan kita, sahabat kita adalah siapa? Suami kita. Luahkanlah masalah. Itu sebab dalam rumah tangga ini perlu ada komunikasi yang berkesan. Jangan diam saja. Marah pun tak tahu, suka pun tak tahu, cemburu pun tak tahu. Masalah susah bila kita terlampau berdiam diri. Jadi kita mesti bercakap. Tapi saya yakinlah Allah jadikan kita wanita ini, hati kita di mana puan-puan? Hati kita ni di ni dia. Hati kita di mulut. Kita apa saja dalam hati kita ni semua kita luahkan. Totek kita bercakap. Dan kita yakin isteri di rumah ini satu hari berapa ribu patah perkataan yang akan dia luahkan, yang akan dia lontarkan. Dia tak akan kata, abang minum air. Tak adanya. Bang, jomlah duduk abang. Ni saya sediakan makan. Hari ni saya sediakan. Saya goreng mi. Saya buat nasi lemak ni special untuk abang. Hari Jumaat ni saya sediakan nasi lemak. Saya buat mi. Abang nak minum air apa? Nescafe, kopi Milo panas, kopi panas, apa saja. Kita tak akan cakap, bang, minum, makan. Tak ada. Kita akan cakap bertek patah perkataan. Kerana itu fitrah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sikap seorang wanita. Hati kita di mulut. Tetapi berbeza dengan kaum lelaki. Kaum lelaki macam mana, perempuan? Mulut dia di hati. Dia jarang bercakap banyak. Dia cakap benda-benda yang penting. Ada juga, ada yang cakap pop-pop yang melebihi, ada, tak ada masalah. Tapi maksudnya, majoritinya yang kita ketahui, wanita ni lebih percakapan dia, lebih banyak percakapan dia jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Banyak istimewanya wanita ni. Pada satu kisah saya baca dalam WhatsApp macam mana satu kisah berkenaan dengan seorang wanita ni yang terlalu banyak bercakap. Mungkin perempuan pernah dengar kot kisah ni kan. Bila dia terlampau banyak bercakap, akhirnya dia suami dia ni stress, tension lah. Hari-hari banyak bercakap. Dan akhirnya isteri ni berjumpa dengan kawan, macam mana aku nak buat isteri aku ni. Dia pun terlampau nak marah, letakkan suami isteri dia ni dalam telaga buta. Masukkan dalam telaga buta, biarkan dekat situ. Lepas tu bila dah lama pula, dia rindu pula dengan bebelan isteri dia. Sebenarnya suami-suami di luar sana ni, bila bersama dengan isteri, dia rasa macam, alamak, cakap banyaklah bini aku ni. Tetapi bila cuba hantar isteri balik kampung, macam mana rasa? Telefon pula, lama lagi kau awak duduk kampung. Contohnya kalau hantar isteri balik kampung ketika nak pantang bersalin, lama-lama dia akan rasa rindu dengan bebelan, rindu dengan omelan-omelan, ngomelan-ngomelan daripada isteri dia. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kemurungan tadi dia akan memberi kesan yang agak serius kepada individu yang ada masalah tersebut. Apa yang dia akan jadi? Diri dia akan menjadi lemah longlai. Bila fikiran kusut masai, dia akan memberi kesan kepada seluruh anggota badan. Bila fikiran kusut masai, badan menjadi lemah, dia nak buat kerja apa? Tak akan laksanakan apa-apa kerja. Melainkan jiwa dia selalu dalam keadaan yang gusar, bersedih, anak-anak pun tak dilayan dengan sempurna, apalagi suami. Jadi yang menjadi masalah pada siapa? Kepada mereka yang berada bersama dengan individu tersebut. Jadi kemurungan ini adalah merupakan satu penyakit yang begitu bahaya sekiranya dibiarkan berlarutan. Jadi hari ini, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bacakan lagi ayat tadi, ayat yang mana ini adalah boleh dijadikan sebagai amalan kepada kita semua. Ayat ini puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, boleh kita jadikan sebagai antibiotik. Maksudnya kalau perempuan sakit pergi hospital, doktor bagikan antibiotik? Ada. Tapi antibiotik ni tak boleh perempuan beli di farmasi, beli semedang macam tu, beli ikut. Dan di farmasi dia tak akan jual. Sebab antibiotik ini akan diberikan oleh doktor. Dia boleh melihat tahap kesakitan yang dialami oleh kita tersebut. Bila cek kesakitan, okey, puan perlu diberikan antibiotik, baru dia bagi. Jadi saya nak bagi satu antibiotik kepada perempuan hari ini. Kita kongsikan agar puan-puan jadikan ini sebagai satu amalan. Itu apa dia puan-puan? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Cuba ikut saya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ada 4 perkataan saja. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tak sedaplah baca macam tu. Okey, nak baca berlagu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin.
yashfin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu bacaan tersebut puan-puan boleh baca, dan puan-puan baca di tapak tangan. Mulakan dengan surah Al-Fatihah. Tahu kan surah Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin tu. Baca surah Al-Fatihah dan baca ayat ni 3 kali. Kemudian puan hembus di tapak tangan. Puan-puan sapukan di raut wajah puan-puan supaya puan-puan dapat rasakan ketenangan. Kalau puan-puan stres di dalam ni, rasa sakit, sangat sakit di dada ni, puan-puan baca juga macam yang saya ajarkan tadi. Baca ayat ni berulang-ulang 3 kali. Kemudian letakkan di dada puan-puan. Doakanlah, ya Allah, hilangkanlah kesakitan jiwaku ini. Hilangkanlah rasa kemurunganku ini. Puan-puan buatlah, insya-Allah. Kita berdoa. Yang selebihnya adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu adalah merupakan senjata orang mukmin. As-silahul mukminin. Doa adalah merupakan senjata. Kita berdoa. Ingat ni perempuan, jangan sedih, jangan berduka cita, jangan gusar. Kenapa? Kerana Allah tahu apa yang akan kita alami. Allah tahu apa yang kita rasa. Kerana kita ni diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita. Tetapi Allah sediakan syurga dan neraka. Bukan senang-senang je kita nak masuk. Dengan berlari-lari nak masuk syurga. Dengan penuh tak nak menafikan, tak nak masuk neraka. Tapi bukan sebegitu maksudnya puan-puan yang rahmat Allah sekalian. Allah sediakan segala-galanya untuk kita berusaha. Untuk kita mencari ahsanu amala. Amalan-amalan yang paling baik. Untuk kita dapat garapkan amalan-amalan tersebut. Bumikan, semadikan amalan tersebut dalam jiwa kita. Dan akhirnya ia akan menjadi bergerak dalam aliran darah. Dan inilah yang akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari penghisaban, di hari akhirat nanti, insya-Allah. Puan-puan, semoga perkongsian yang tak seberapanya daripada saya ini, yang ringkas ini, hari ini saya bagi satu dulu ayat. Ada lagi, insya-Allah kita akan sambung lagi di minggu-minggu yang akan datang. Masih lagi dalam amalan-amalan yang puan-puan boleh lakukan di rumah. Sambil-sambil puan-puan masak. Macam yang lepas saya ajar tentang perkataan 2 je. Apa dia, puan-puan ingat lagi tak? Ya, Latif, sambil-sambil masak, sambil-sambil buat kerja, apa-apa saja, puan-puan boleh baca ayat-ayat ni. Kita bagi yang pendek-pendek dulu. Nanti akan ada ayat panjang, kita belajar. Kenapa? Puan-puan, kerana kita ingatlah bahawa segala-gala ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang diberikan, ujian kemewahan, itu juga adalah merupakan ujian. Ujian kesenangan, ujian wang ringgit, ujian isteri cantik, ujian suami handsome, ujian anak-anak berjaya. Semuanya adalah merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita jangan anggap segala apa yang kita hadapi, segala apa yang kita kecapi hari ini tak akan dipersoalkan oleh Allah. Tidak. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu buat dengan segala yang aku berikan kepada kamu sewaktu kamu mengecapi kehidupan di atas dunia. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Ingat, jangan kita lupa bahawa hidup kita ini diuji, dan jangan bersedih-sedih lagi. Apa dia perkataan? La tahzan. Kenapa? Innallah ma'ana. Jangan bersedih-sedih kerana Allah bersama dengan kita. Allah akan melihat kita. Allah sayang kepada kita. Kalau Ustaz Abid selalu bercakap, Allah sayang kita. Allah cinta kita. Dan kita nak, bila kita nak mengharapkan agar Allah sayang kita, kita juga terlebih-lebih sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah, agar Rasulullah di hari akhirat nanti akan mencari-cari kita, akan memberi syafaat kepada kita. Sebagaimana kita juga mencari-cari di mana Rasulullah untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah. Segala kelemahan adalah daripada kelemahan penyampaian saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.